Assalamualaikum semua. Kami dari Grup 2 ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk isu pencemaran air yang berlaku di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu Nurul Syuhada, Nur Izzati, Nur Hanis dan saya Rauda Jannah. Okey, dapat kita lihat pada masa ini banyak sangat isu pencemaran air yang berlaku di negara kita sendiri tanpa kita sedari. Isu ini merupakan isu yang penting untuk semua masyarakat supaya sedar air yang ada di negara kita kebanyakannya telah tercemar. Pernah tak kita dengar frasa sungai merupakan nadi kehidupan? Kenapa frasa ini wujud? Istilah nadi itu adalah sebagai nyawa kita. Jadi sungai merupakan nyawa kita sendiri. Sebab apa? Sebab sungai ni dia memberikan sumber air bersih kepada kita untuk menyempurnakan kegiatan asas harian kita seperti untuk minum, masak, makan dan mandi. Bayangkan negara kita dah tak ada sumber air bersih, apa yang berlaku dekat diri kita sendiri? Macam mana kita nak teruskan hidup tanpa air? Sebab badan kita sendiri memerlukan 80% air. Kalau tak ada air, kemungkinan badan kita boleh terhidrasi. Jadi nampak tak betapa pentingnya air dalam kehidupan kita semua? Okey, hampir 50% sungai di Malaysia berada dalam keadaan tercemar. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab saya ada terbaca satu artikel tu, dia menyatakan sungai dekat Malaysia ni hanya 53% sungai yang berada dalam keadaan bersih, 42% berada dalam keadaan tercemar dan 5% berada dalam keadaan tercemar amat teruk. Jadi kenapa ini terjadi? Sebab kurangnya kesedaran dan pendidikan dalam kehidupan masyarakat tentang penjagaan sumber alam dan sungai di negara kita. Bukan tu je, kebanyakan pencemaran air ini berlaku di negara yang mengalami pembangunan yang tidak terkawal. Kira negara-negara yang sedang membangunkan pembangunan yang banyak tapi mereka alpa akan saluran air yang perlu mereka bina. Negeri yang biasalah kita dengar tentang gangguan bekalan air bersih ni adalah negeri Selangor. Jadi memang terselah negeri ini negeri yang banyak membina pembangunan-pembangunan sehingga mereka tidak nampak risiko yang akan berlaku pada masa akan datang. Punca pencemaran air di Malaysia yang pertama ialah pembuangan sampah sarap, iaitu sisa industri seperti pertanian, pelombongan dan domestik. Yang kedua ialah pembinaan bangunan baru, iaitu pembinaan taman perumahan baru. Hal ini kerana kegiatan mengangkut pasir sungai dan pembuangan sisa binaan ke dalam sungai menyebabkan air sungai menjadi keruh. Yang ketiga ialah pelepasan sisa kumbahan yang merupakan sisa domestik dari sinki, mesin basuh, tandas dan bilik mandi yang terdapat di rumah dan tempat peranginan seperti homestay, chalet yang berhampiran dengan sungai. Yang keempat ialah tumpahan minyak yang berpunca dari letupan tangki minyak di pelantar minyak yang menyebabkan lapisan minyak menyelimuti permukaan air laut. Yang kelima ialah pertanian komersial, iaitu pertanian secara besar-besaran seperti ladang getah, ladang kelapa sawit yang menggunakan racun dan baja kimia yang secara tidak langsung disalurkan ke dalam sungai yang menjejaskan kualiti air sungai. Pencemaran air yang berlaku semestinya akan memberi kesan kepada beberapa aspek. Antaranya adalah menjejaskan kehidupan akuatik. Sektor industri banyak melepaskan sisa kimia di dalam sungai dan laut. Kebanyakan sisa kimia ini mengandungi bahan toksik. Dengan ini, banyak hidupan akuatik mati dan hilang habitat akibat hidup di dalam air yang tercemar. Kesan kedua ialah menjejaskan kesihatan manusia. Pembuangan sampah sarap yang banyak ke dalam sungai akan menggalakkan lagi bakteria dalam air. Dengan ini, jika manusia menggunakan air tersebut, manusia akan mendapat pelbagai penyakit seperti penyakit kulit, taun dan sebagainya. Kesan yang ketiga adalah berlaku banjir di kawasan setempat. Hal ini berlaku adalah disebabkan terdapat banyak sampah sarap tersumbat di laluan air. Dengan ini, laluan terhalang dan menyukarkan aliran air sehingga menyebabkan banjir. Dengan ini, akan banyak harta benda musnah dan ada yang kehilangan tempat tinggal. Tambahan lagi, kerajaan harus mengeluarkan kos bagi memulihkan harta benda awam dan kerosakan yang berlaku. Kesan yang terakhir adalah sektor pelancongan terjejas. Sektor pelancongan adalah sumber pendapatan negara. Dengan kehadiran pelancong yang semakin berkurang, maka berkuranglah pendapatan negara. Dengan ini, aktiviti laut juga akan terjejas dan akan mengurangkan pendapatan peniaga-peniaga kecil. Saya akan menerangkan mengenai langkah untuk mengatasi berlakunya pencemaran air di Malaysia. Langkah pertama ialah pendidikan.
Pencemaran air dapat dikurangkan apabila seseorang mempunyai ilmu pengetahuan mengenai sumber alam. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membezakan perkara yang sepatutnya dilakukan dengan perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Oleh itu, pendidikan alam semula jadi perlu diterapkan di setiap peringkat pengajar, contohnya di peringkat prasekolah, di peringkat sekolah dan di peringkat universiti. Pendidikan ini dapat dijadikan sebagai subtopik pada semua mata pelajaran seperti civic, geografi, pendidikan Islam dan sebagainya. Hal ini dapat menanam rasa cinta akan alam sekitar dalam diri mereka, terutamanya mengenai sumber air bersih. Bukan itu sahaja, pihak sekolah dapat membuat ceramah mengenai pencemaran air. Ceramah ini dapat membuka mata para pelajar bahawa sumber air bersih merupakan perkara yang penting dalam kehidupan. Langkah kedua ialah penubuhan jawatan kuasa khas. Pihak kilang mengambil mudah mengenai pembuangan sisa toksik. Mereka membuang sisa toksik dari kilang mereka ke dalam laut, sungai ataupun tasik. Sekiranya perkara ini kerap berlaku, akan menyebabkan pH air semakin meningkat dan akan memusnahkan kehidupan akuatik. Oleh itu, jawatan kuasa khas ini dapat membuat pemantauan untuk memastikan air sungai ataupun laut terhindar daripada bahan kimia dan sampah sarap. Bahan kimia yang tinggi di sesuatu perairan akan mengganggu dalam proses rawatan air yang dilakukan di loji-loji berdekatan. Langkah yang ketiga ialah penambahan tong sampah dan perangkat sampah. Pengurusan sampah sarap yang lemah merupakan salah satu punca berlakunya pencemaran air. Kita dapat lihat masalah ini dengan jelas apabila berada di kawasan perairan. Contohnya di kawasan sungai, tasik dan laut. Terdapat banyak sampah sarap di setiap pinggir maupun di dalam air. Perkara ini dilakukan oleh manusia sendiri. Kita juga dapat lihat bahawa di persekitaran kawasan perairan tersebut tiada tong sampah. Oleh itu, tong sampah mestilah disediakan supaya mereka membuang sampah di tempat yang sepatutnya. Dalam perkara ini, Majlis Pembedaran perlu main peranan penting untuk menjamin setiap kawasan perairan mempunyai tong sampah. Perangkat sampah juga penting untuk merangkap sampah di sepanjang parit. Perangkat sampah ini penting supaya sampah tidak terus mengalir ke dalam sungai. Langkah terakhir iaitu langkah yang keempat ialah memperkasakan undang-undang. Undang berkaitan pencemaran air sedia ada perlulah diperkasakan lagi. Hal ini kerana masyarakat mengambil mudah terhadap undang-undang yang sedia ada, terutamanya bagi pihak kilang. Pihak kilang membuang sisa toksik kilang mereka terus ke sungai merupakan satu proses yang mudah dan tidak perlu mengeluarkan kos. Oleh itu, undang-undang yang lebih ketat mestilah dilakukan. Contohnya, mengenakan denda tidak kurang daripada RM10,000 dan dipenjarakan tidak kurang daripada 3 tahun. Masalah pencemaran ini bukan sahaja tertuju pada pihak kilang sahaja, tetapi termasuklah kepada pembalakan, domestik dan seumpamanya. Langkah ini perlu dilakukan supaya ianya dijadikan sebagai teladan kepada masyarakat agar tidak melakukan pencemaran air. Dapat disimpulkan, pencemaran air memberi banyak impak yang negatif lebih-lebih lagi terhadap ekonomi negara. Ini boleh dijadikan contoh apabila pelancong kurang gemar datang ke Malaysia akibat sentiasa berlaku gangguan bekalan air bersih. Perkara ini bukan sahaja menjatuhkan ekonomi negara, malah nama baik Malaysia juga akan tercemar. Hal ini berlaku kerana masih ramai masyarakat yang kurang kesedaran tentang pencemaran air yang berlaku di negara kita ini, dan masih ramai lagi masyarakat yang tidak bertanggungjawab dengan tidak menjaga alam sekitar di negara kita. Oleh itu, semua pihak haruslah memainkan peranan penting dalam memastikan air di negara kita sentiasa dalam keadaan bersih. Rakyat juga perlu mempunyai sikap bertanggungjawab terhadap sumber alam negara. Sebagai rakyat Malaysia yang kurang pendidikan tentang penjagaan alam sekitar dan kebersihan, seharusnya kita melihat dan mencontohi negara lain untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan kita. Negara yang paling selayaknya dicontohi adalah negara Jepun. Ini kerana masyarakat mereka mempunyai sasiar diri yang tinggi dan sentiasa menjaga kebersihan negara mereka. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.